Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda beberapa soalan yang selalu ditanya dekat IG saya berkenaan dengan RAM. Macam contoh, tajuk yang saya letak itulah kedai tipu beli RAM yang speed dia laju macam pelesit 3200 MHz tapi bila kita cek dekat PC 2400 MHz saja. So, dalam video kali ini saya akan kongsikan jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang macam itulah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda sedang mencari info ataupun anda ada soalan tentang RAM, maybe video ni tepat untuk anda. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Jom. Sebelum kita rungkai dengan lebih dalam permasalahan tentang RAM ni, saya nak bagi tahu kepada anda yang video ni disponsor oleh A-Data. So, A-Data hantar RAM terbaru mereka kepada saya, A-Data Premier, yang mana RAM ni dia dah ikut standard JEDEC. Bukan GDEX tu bukan, tapi JEDEC yang mana dah comply dengan Intel 10 Gen dan juga Ryzen Zen 3 architecture. Kalau dekat Malaysia, RAM bentuk macam ni, maybe kita panggil dia sebagai value RAM lah. Dan kalau anda tertanya-tanya apa beza antara value RAM dengan gaming RAM, basically selagi dekat kotak dia tertera dia punya speed dan juga latency yang sama, tak ada masalah untuk kita beli value RAM lah. Sebab sudah tentu harga untuk value RAM lagi murah compare dengan gaming RAM lah. Performance yang anda akan dapat pun lebih kurang sama saja. Actually, ada banyak brand yang tunggang perkataan gaming tu. Benda biasa bila dia letak nama gaming, dia tambah RGB sikit, harga dia naik dengan mendadak lah. Tapi tak apa, benda tu kita bincang pada video yang akan datang. So, bila kita nak beli RAM ni, ada dua perkara yang kita kena tengok. Yang mana benda ni yang menentukan performance RAM tu. Yang pertama, dia punya speed dan yang kedua ialah dia punya charge latency. Secara teori, makin tinggi speed RAM, makin laju and makin bagus lah. Untuk latency pula, senang cerita, makin kecil number yang tertulis dekat dia punya kotak ataupun dekat kita punya PC, makin bagus. Actually, setiap number ada peranannya yang tersendiri. Kita sentuh dalam video yang lain kot sebab benda ni lagi detail. Cuma walaupun secara teori, makin tinggi speed RAM tu, makin laju dia berfungsi dan makin bagus. Tapi, kita kena check juga dekat motherboard yang kita nak guna. Sama ada motherboard tu support ataupun tak RAM yang kita nak beli. Data tu kita boleh cek dekat website brand motherboard yang kita nak beli. Macam contoh MSI Mac B550 Tomahawk. Kita buka dekat product specification, kita cari dekat memory. Dekat situ dia akan tulis lah speed yang motherboard ni support. Kalau ada, okey. Kalau tak ada, apa yang berlaku? Let's say kita beli speed RAM yang lagi tinggi compare dengan apa yang motherboard ni support. Normally apa yang motherboard tu buat ialah dia akan rendahkan speed RAM kita ikut apa yang dia mampu. Dan persoalan seterusnya macam tajuk yang saya tulis, kenapa bila kita beli RAM 3200 MHz, kita buka task manager, kita tengok speed RAM kita, dia tertera 2666 MHz. Kenapa dia tak tulis 3200 MHz? So kita fikir macam seller ni tipu, seller dah scam kita. Kita pun cabut keluar RAM, kita tengok speed dia, speed dia 3200 MHz. Seller tak tipu. Adakah PC kita rosak? Jawabnya tak. Bila kita set up PC, kita punya PC system tu dia akan follow standard punya setting. Standard punya setting processor. Normally dia akan pergi 2400 MHz ataupun 2666 MHz ataupun 2800 MHz lah. Untuk dapatkan speed yang sebenar, nak tak nak kita kena overclock. Dan pada tahun 2020, walaupun kita tak ada lagi kereta terbang, yang bagusnya kita kena bersyukur sebab dah ada orang buat profile overclock dekat kita punya sistem yang mana kita panggil dia sebagai Extreme Memory Profile ataupun lagi simple kita panggil dia XMP lah. Untuk tukar XMP ni kita masuk ke BIOS dan tukar setting ke XMP Profile. Sistem automatik akan baca speed yang paling tinggi untuk RAM kita. Dan yang paling bagus tentang A-Data Premier ni sebab dia dah follow JEDEC tadi, kita dah tak perlu set XMP Profile untuk dapatkan speed 3200 MHz. As long as motherboard kita support, dia akan automatically set ke 3200 MHz. So, kalau anda tertanya-tanya speed RAM yang anda sedang run berapa, senang saja anda boleh buka task manager, pergi dekat performance, klik dekat memory dan data-data pasal RAM tu akan keluar. Macam sekarang kita tengah guna RAM ni berapa, lepas tu kosong, berapa lagi available, lepas tu speed dia berapa dan kita guna berapa. Kalau speed RAM yang anda
anda sedang run sekarang rendah tapi RAM anda boleh pergi jauh, apa yang anda kena buat sekarang ialah anda kena masuk BIOS dan set SMP profile. Dan macam saya bagi tahu kepada anda tadi, yang mana bila kita set SMP profile sebenarnya kita sedang overclock kita punya RAM. Bila kita bercakap tentang overclock, possibility untuk RAM kita rosak tu ada. Tak adalah saya nak kata bila kita tukar SMP profile kita punya RAM ni 99% rosak, tak adalah. Cuma saya just nak bagi tahu anda benda ni so anda tak pelik lah bila anda dah set SMP profile, anda tengah shock guna tiba-tiba blue screen sebab memory problem. So ni ialah possibility yang berlaku bila mana kita tukar SMP profile. Alright, ada beza ke RAM yang speed dia laju 3200 MHz dengan RAM yang perlahan 2400 MHz? Untuk nampak perbezaan yang jelas antara speed RAM ni, apa yang saya boleh tunjuk kepada anda ialah tempoh satu file tu siap dikompres. Macam yang anda sedang tengok sekarang, belah kiri saya guna RAM yang speed dia 3200 MHz, manakala belah kanan saya guna RAM 2400 MHz. Sekarang saya sedang kompres file yang bersaiz 11GB. Anda boleh nampak yang belah kiri lagi cepat settle compare dengan belah kanan. Of course, speed RAM juga mempengaruhi performance lain lah, termasuk FPS dalam game. That's why untuk golongan enthusiast yang main game, diorang wajib OC RAM mereka sebab perbezaan 1 FPS tu pun mereka ambil kisah. Soalan lain yang selalu ditanya kepada saya ialah boleh tak kita gabungkan RAM yang berbeza? Sebelum saya cerita tentang perbezaan kapasiti, perbezaan speed dan juga brand, saya nak bagi tahu kepada anda yang kita memang tak boleh nak gabungkan RAM yang berbeza dari segi modul dia. Maksudnya kita tak boleh nak gabungkan RAM yang DDR3 dengan RAM yang DDR4. Kita tak boleh nak gabungkan. PC kita tak akan hidup. Alright, itu kita dah faham. So letak tepi. Okey, RAM yang berbeza kapasiti. Untuk motherboard ataupun laptop yang baru memang tak ada masalah. Tapi kalau ikut pengalaman saya, untuk motherboard dan laptop yang lama, bila kita gabungkan RAM 4GB dengan 8GB, total jadi 12GB, possibility untuk jadi blue screen tu tinggi. That's why saya tak recommend anda, kalau anda guna PC ataupun motherboard lama, untuk gabungkan RAM yang tak sama kapasiti dia. Sebolehnya anda follow dia punya gandaan 2 rule lah. So 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 lah. So kalau anda dapat follow ni, ini yang terbaik. Tapi untuk PC ataupun laptop yang baru, tak ada masalah untuk kita gabungkan RAM yang berbeza dari segi kapasiti. Alright, dari segi speed pula, boleh tak kita gabungkan RAM yang berbeza dari segi speed? Jawabnya, boleh. So, katakan kita ada satu RAM yang 3000 MHz, satu lagi kita ada 2400 MHz, kita gabungkan atas satu motherboard. So, apa yang motherboard kita akan buat? Dia akan rendahkan speed RAM 3000 jadi 2400 MHz. So, tak ada masalah. Cuma kalau kita fikir balik, sebab RAM yang speed dia tinggi, harga dia normally lagi mahal daripada yang rendah. So, kita macam bazir duit sajalah. Okey, itu yang kedua. Boleh gabungkan walaupun speed dia yang berbeza. Dan yang ketiga, of course kita boleh gabungkan RAM yang berbeza brand. Tak ada masalah lah. Kemudian, single atau dual channel yang bagus? Of course dual channel lah. Analogi yang paling mudah, let's say kita ada 10 biji buku dekat bawah, kita nak angkat ke atas meja. Kalau kita guna satu tangan ataupun dua tangan, yang mana lagi laju? Of course yang dua tangan lah. Sama juga dengan RAM, bila mana kita ada dual channel RAM, dia dapat berkomunikasi dengan sistem controller kita dua serentak. Kalau kita pakai single channel RAM, dia just boleh berkomunikasi satu jalan sahajalah. That's why dual channel RAM is the best one. Cara paling mudah untuk kita tahu PC yang kita pasang tu dia single atau dual channel, senang saja. Kita download satu software yang nama dia CPU-Z. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. Anda buka dekat memori, dekat sini kita boleh nampak lah RAM kita pakai channel apa, single ataupun dual. Lepas tu kita pun boleh tengok charge latency yang saya cerita tadi. Kalau anda tertanya-tanya kenapa dekat frekuensi ni dia tak capai 3200 MHz, anda kena darab 2. Kalau anda tertanya-tanya kenapa kena darab 2, habis cerah. Sebenarnya nama penuh untuk DDR, DDR3, DDR4, nama penuh dia ialah double data rate. That's why kita kena darab 2. Dan persoalan terakhir, berapa gigabyte RAM yang diperlukan pada tahun 2020? Paling cikai pun saya rasa 8GB. 4GB dah tak mencukupi. That's why bila kita guna laptop yang 4GB RAM, kita buka software, 1-2 software, kita akan dapati akan berlaku lag lah. That's why 8GB is the
minimum lah kita cakap, paling rendah untuk kita dapatkan satu komputer yang lancar. So, kalau anda nak main game yang lagi smooth, maybe anda kena upgrade ke 16GB, dan kalau anda guna untuk editing, rendering, anda kena beli 32GB RAM lah. Saya ada buat video perbandingan dalam game 4GB, 8GB dan juga 16GB RAM. Saya letak video tu pada penutup nanti. So, terima kasih kepada ADATA sebab sponsor video ni. Kalau anda berminat untuk beli RAM ADATA yang saya sedang guna sekarang, satu ADATA Premier yang baru sampai ni dan satu lagi ADATA Spectrix D50 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.